Assalamualaikum kepada panel-panel kami iaitu Encik Syaiful, Puan Syahidah dan Encik Faiz. Saya Muhammad Nafiz bin Hilaluddin daripada Jabatan JKM Kos JRA yang bernomor kad matrik 19 JRA 18F1008. Okay, kami ingin membentangkan projek kami yang bertajuk Monowheel. Okay. Kita tahu monowheel ini adalah satu kenderaan atau sejenis tricycle yang menggunakan satu roda. Okey. Ramai orang menganggap boleh ke satu roda ni nak bawa orang yang berat? Boleh ke dia stabilkan diri dia, kenderaan itu? Boleh ke? Okey, pencipta monowheel ni telah mencipta kenderaan satu roda ni yang dinamakan sebagai monowheel. Dia telah mencipta monowheel ni dengan penuh perspektif. So dia mencipta monowheel ni, dia dah nampak dah. Okey. Macam mana nak stabilkan kenderaan ni, macam mana nak buat kenderaan ni boleh tampung berat orang. Okey. Dia telah menciptakan monowheel ni dengan penuh perspektif. Sehingga dia telah membuka mata orang ramai untuk melihat kenderaan satu roda ini mampu menanggung berat orang, menstabilkan diri. Okey. Kini ramai anak muda yang telah mengambil monowheel ini sebagai satu sukan lasak, sukan hiburan, dan telah mereka monowheel ini dengan lebih cantik, lebih orang kata macam lebih dapat menarik minat orang. So itu saja. Problem yang kami lebih tumpu kepada masalah projek kami sendirilah monowheel ini. So kami ambil masalah tu sebagai macam mana kami nak menyelesaikan. Okey, masalah dia adalah tidak dapat menanggung berat penunggang. Okey, kalau kita tengok, kalau berat orang tu lebih, kalau berat orang tu tak mampu untuk kenderaan itu tanggung, so adakah ia dapat bergerak dengan kelajuannya asal? So kami ambil sebagai masalah itu untuk kami selesaikan supaya semua orang boleh ambil, semua orang boleh naik kenderaan itu, tak kisahlah berat dia berapa. Okey. Seterusnya adalah keseimbangan monowheel ini. Okey, kalau kita tengok, kalau stabil dia kurang, kalau kestabilan dia kurang, orang akan naik. Bila orang akan naik, bila kekurangan stabil, ia boleh mengakibatkan kemalangan. Okey, kemalangan kepada orang tu, yang monowheel akan rosak, orang tu akan cedera. So kami ambil sebagai itu untuk kiranya itu sebagai cabaran untuk kami, macam mana kami nak selesaikan masalah itu sebagai orang kata untuk kami selesaikan kestabilan itu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaibani bin Muhammad Swidi. Nombor pendaftaran ialah 19 JRA 18F1128. Tajuk projek kami ialah monowheel. Saya akan menerangkan objektif terdapat 4. Yang pertamanya ialah untuk mengkaji bahagian komponen monowheel. Yang kedua, untuk mereka bentuk tricycle. Yang ketiga, untuk mengarang tricycle. Yang terakhir ialah untuk mengkaji keseimbangan terhadap monowheel. Okey, skop monowheel. Skop monowheel terdapat 4. Yang pertamanya ialah berat. Monowheel ini mampu membawa beban daripada 20 kg kepada 80 sahaja. Yang keduanya ialah kelajuan. Monowheel hanya boleh bawa 20 km kepada 40 km. Yang ketiga ialah monowheel ini hanya boleh membawa seorang sahaja penunggang, kerana monowheel ini tidak boleh menampung beban yang besar atau bilangan yang ramai. Yang keempat ialah umur yang disarankan bagi penunggang monowheel ialah 20 ke atas, kerana di bawah 20 berkemungkinan tiada lesen
kenderaan lagi atau kemahiran untuk memandu bagi mengelakkan kemalangan yang berlaku. Projek signifikan. Okey, kelebihan projek kami ini adalah untuk menjadikan sebuah kenderaan satu roda ni yang beroda satu ini berwajah baru. Maksudnya dari segi reka bentuk yang cantik, menarik dan perhiasan yang dapat menarik minat-minat anak muda zaman sekarang ni. Okey, satu. Okey, kelebihan seterusnya adalah dapat menjadikan Monowheel ini sebagai satu sukan lasak. Satu sukan lasak atau lebih pada sukan hiburan. Supaya anak-anak muda ni dapat mengisi masa lapang mereka dengan benda-benda yang berfaedah lah, seperti menaiki Monowheel ini. Saya akan menerangkan literature review. Yang pertama sekali, literature review adalah jenis tricycle. Terdapat 3 jenis tricycle. Yang pertamanya adalah monowheel, iaitu tajuk kumpulan kami. Monowheel ini mempunyai satu tayar sahaja dan menggunakan enjin untuk bergerak. Yang keduanya ialah push bike engine. Push bike engine ialah basikal yang diubah suai dengan menggunakan enjin untuk bergerak dan tidak perlu mengayuh untuk bergerak. Yang ketiga ialah cargo bike. Cargo bike juga diubah suai daripada basikal biasa kepada basikal yang boleh mengangkut barang yang banyak kerana mempunyai ruang meletak barang di bahagian hadapan. Literature review yang seterusnya ialah jenis tayar. Terdapat 4 jenis tayar. Pertama sekali adalah tayar racing, iaitu tayar perlombaan. Biasanya tayar ini digunakan oleh kereta Formula 1 dan MotoGP. Tayar ini digunakan dalam lita sahaja kerana tayar ini tiada bunga dan sesuai untuk perlombaan, kerana daya geseran yang kurang kerana tiada bunga. Yang kedua ialah tayar sport. Contoh kenderaan iaitu kereta menggunakan tayar ini ialah Evo, Mazda 2 dan sebagainya. Contoh motosikal yang menggunakan tayar ini pula ialah Ducati, BMW dan lain-lain. Tayar ini mempunyai cengkaman yang bagus dan menyebabkan banyak kereta motosikal menggunakan tayar sport ini. Yang ketiga ialah tayar standard, iaitu tayar biasa. Bagi projek kami menggunakan tayar standard ini untuk monowheel. Tayar biasa kebanyakan motosikal menggunakannya. Yang terakhir ialah tayar scramble. Tayar scramble digunakan untuk aktiviti lasak. Kebanyakan motosikal yang menggunakannya ialah motocross. Literature review yang terakhir ialah jenis kimpalan, iaitu welding. Terdapat 3 jenis kimpalan. Yang pertama ialah MIG atau G-mount, iaitu gas metal arc welding. Dalam proses kimpalan ini, di mana arus elektrik dibekalkan melalui mesin kimpalan, dawai penambahan bentuk gelungan dibekalkan, dan apabila hujung dawai disentuhkan, ia akan mewujudkan arka. Gas karbon dioksida digunakan melindungi andon kimpalan semasa proses kimpalan dijalankan. Yang kedua ialah TIG atau GTAW, iaitu gas tungsten arc welding. Dalam proses kimpalan ini, di mana arus elektrik dibekalkan melalui mesin kimpal. Elektrod tungsten digunakan dan bertindak sebagai tempat untuk mewujudkan arka. Rub penambah adalah sebagai bahan penambah pada kawasan kimpal. Gas argon digunakan untuk melindungi anduk kolam kimpal semasa proses kimpalan dijalankan. Yang ketiga ialah ARC. Dalam proses kimpalan ini, di mana arus elektrik dibekalkan melalui mesin kimpal. Elektrod bersalut
bahan lakur digunakan sebagai bahan penambah. Apabila elektrod disentuh pada permukaan logam, arka akan wujud di antara hujung elektrod dengan logam. Bahan lakur bertindak sebagai gas pelindung ke atas kawasan menimpal. Sebenarnya adalah jenis-jenis motor. Jenis motor yang kami akan gunakan adalah starter motor. Sebab apa kami gunakan starter motor? Adalah kami ni sebenarnya mengambil, macam saya cakap tadi, kami mengambil konsep motor. Komponen semua mengenai motor. So kami nak mudahkan kerja kami. Kiranya macam nak mudahkan lah supaya projek kami tu dapat berjalan dengan lancar. Kami menggunakan starter motor je, semua mengenai motor. Sebab tu kami menggunakan starter motor. Ini adalah flowchart. Kalau panel-panel boleh tengoklah kat slide kami tu. Kita mula pada start, introduction, problem statement, objective, scope, project significant, literature review, sketching, gancang dan akhir sekali end. Seterusnya adalah sketching. Kalau panel-panel boleh tengok gambar pertama tu, itu adalah kami punya monowheel daripada pandangan tepi. Kalau kita tengok dalam tengah tu adalah seperti motor. Memang konsep kami macam tu, lebih kepada motor tapi menggunakan tayar. Itu adalah gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, itu adalah sebenarnya daripada pandangan depan tu sebenarnya. Kalau kita tengok tayar yang kami gunakan bisa lebar. So kemungkinan dia mampu untuk bergerak macam kurang stabil dia. Kiranya ada kestabilan lah kalau kami menggunakan tayar yang macam lebar itu. Ini adalah cost. Kalau panel-panel boleh tengok pada slide kami itu adalah barang yang kami dapat anggar. Tapi seperti enjin tu kami bukan tak dapat anggar lagi. Kiranya kami nak berbincang dengan SP kami untuk adakah ada lagi enjin yang kurang daripada harga tu. Sebenarnya ada lagi barang yang kami gunakan, tapi kami tak dapat nak jadikan benda tu 100% kami dapat. So kami hold dulu. Kiranya barang yang kami senaraikan adalah barang yang pasti kami akan gunakan duit. Itu saja. Adalah gancat. Kalau apa yang dapat tengok, itulah proses kami semasa kami menghasilkan atau menyiapkan projek kami ni, pembendahan kami ni. Terima kasih.